surah Haji Ismail. Muka surat berapa tu? Tengok. Becky. Nice. Muka surat ni. Enam, perenggan yang kedua. Perenggan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Muka surat 6 Kitab Rumi, muka surat 6, perenggan yang kedua. Kata pengarang rahimahullah Fiddaraini amin. Hendaknya saudara-saudaraku ketahui bahawasanya bergala dan menyakur umpamanya itu berat belaka-laka. Akan tetapi bila kita pandang kepada akhir, iaitu senang kita pada masa buah, maka dengan pandangan itulah kita tahu kata pekerjaan itu mesti dihadapkan walaupun berat, kerana manfaatnya bagi kita sendiri. Ini kesinambungan kita menerusi kitab Taqribul Ikhwan, di mana kita masih lagi dalam muqaddimah, dalam pendahuluan
menerusi kitab tersebut, iaitulah kitab Taqribul Ikhwan, yang mana kitab ini untuk makluman ibu-ibu, bapa-bapa, para hadirin, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan satu kitab yang membicarakan berkaitan dengan ilmu akidah, satu kitab yang membicarakan berkaitan dengan tauhid, yang mana berkait dengan yang mana paksi bagi akidah tiap-tiap daripada kita, iaitulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, iaitu kita mengaku bahawa Rasul itu ialah utusan Allah. Maka inilah paksi akidah kita. Maka oleh kerana itu, paksi akidah kita adalah dua kalimah syahadah. Maka sudah pasti kita kena kenal lah yang mana akuan kita tadi, iaitulah kita percaya kepada Allah, percaya kepada utusan Allah. Allah dan kena Rasul. Maka bagaimana kita nak kenal Allah, nak kenal Rasul? Iaitu kena sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul. Itulah panggil kena Allah, panggil kena Rasul. Maka di dalam kitab Taqribul Ikhwan membicarakan berkaitan dengan hal yang tersebut. Bolehlah maknanya ibu-ibu, bapa-bapa mendapatkan kitab ini dalam versi Rumi. Boleh type di akaun Shopee masing-masing, type Taqribul Ikhwan, maka insya-Allah keluarlah kitab itu. Lebih kurang harganya RM12 ataupun RM10 begitulah. Tidak termasuk dengan standard delivery dia tu. Dalam akaun Shopee boleh dapatkan masing-masing. Jadi pengajian kita ialah pada setiap hari Sabtu, pada setiap hari, ini hari apa? Hari Ahad ni. Sabtu. Setiap hari Sabtu minggu yang ketiga, insya-Allah. Jadi kita nak sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Taqribul Ikhwan. Masih lagi pada perbicaraan pendahuluan kitab kita, yang mana pengarang kita ini iaitulah Syekh Abdul Qadir Wongah, iaitu dikenali dengan Ayah D Sekam rahimahullahu taala, Allah yarham Ayah D, di mana beliau memberi nasihat kepada kita. Sebelum daripada masuk pada topik perbicaraan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, terlebih dahulu pengarang kita Ayah D ni beri nasihat, beri sepatah dua kata sebagai pembuka jalan agar kita tahu matlamat hidup kita sewaktu kita berada di atas dunia ni untuk apa. Ini nasihat-nasihat yang dimuatkan di dalam kitab Taqribul Ikhwan pada pendahuluan kitab ini. Maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hendaknya saudara-saudaraku ketahui, hendaklah saudara-saudaraku, yakni kita semualah saudara-saudara dia, iaitu saudara-saudara seugama Islam. Hendaklah saudara-saudaraku tahu, hendaklah kita ambil faham, hendaklah kita ambil fikir. Apa yang hendak kita ambil fikir nasihat daripada dia ni? Yang perlu kita mengambil faham, yang perlu kita mengambil peduli akan bahawasanya bergala dan menyakur
bahasa Fatani yang bermaksud pekerjaan itu adalah kerjanya membajak tanah. Namanya bergala. Dan menyaku. Menyaku ni maknanya dalam bahasa kita mencangkul. Bercucuk tanam atau panggil menyaku. Menyangkul. Orang yang bekerja menyangkul, bercucuk tanam, tanam tu cangkul, tanam tu pula cangkul, tanam tu pula. Atau bercucuk tanam. Jadi hendaklah kita tahu, kita kena fikir. Ni bandingan pengalaman. Iaitulah kita kena fikir bahawasanya orang yang membajak tanah kerjanya, ataupun orang yang bercucuk tanam kerjanya, ataupun umpama daripada bergala ataupun menyangkul, umpama daripada membajak tanah ataupun bertanam-tanam. Apa kalau nisbah kita di bandar ni, hak jenis cikgu lah kerjanya. Hak jenis apa kita panggil, hak jenis memotong rumput lah kerjanya. Hak jenis turun ke laut lah kerjanya. Hak jenis outstation malam pagi petang, itulah kerjanya. Bermacam-macam lah kerjanya. Maka tiap-tiap pekerjaan kita tu, hak kita lakukan, sama ada hak jenis cikgu, doktor ataupun lain-lain daripadanya, berat belaka-laka. Kerja tersebut tu adalah satu pekerjaan yang menjadikan kita penat, yang membuatkan kita letih. Bukan kerja ringan-ringan, tidak. Bangun pagi-pagi, solat subuh, kalau hak jenis solat subuh, kalau hak jenis tak semayang lah. Bangun pagi-pagi, celek mata, mengantuk. Bangun dia, tapi solat subuhnya tidak. Bangun kerana apa bangun tu? Itu kerana pekerjaan tadi. Celek mata, mandi juga, gosok gigi dan lain-lain daripadanya, hadap juga. Maka itulah pekerjaan kita di hari-harinya. Maka pekerjaan ini berat belaka-laka, yakni pekerjaan yang penat, pekerjaan yang letih. Satu pekerjaan yang penat, satu pekerjaan yang letih. Kadang-kadangnya keletihan tersebut dengan pekerjaan-pekerjaan ini menjadikan seseorang itu makan pun jadi sikit. Tak lalu. Tidak ada selera. Kerana apa? Penat aku hari ini. Letih aku hari ini. Itu pekerjaan yang kita hadapi hari-harinya, begitulah. Jadi berat. Bukan satu benda yang ringan-ringan, tidak. Benda yang berat, benda yang penat, benda yang meletihkan tubuh kita. Sungguh pun begitu. Pekerjaan-pekerjaan hak kita buat, walaupun dia tu penat, walaupun dia tu letih, menjadikan diri kita lesu, akan tetapi bila kita pandang kepada akhir, apabila kita menilik, apabila kita merenung dengan mata hati kita tu kepada akhir dia, apa dia kehasilan akhir tersebut? Iaitulah senang kita dengan bahawa mendapat wang, mendapat duit, mendapat gaji, mendapat habuan-habuan pada masa buah. Kena baca macam tu. Pada masa buah. Jangan baca pada masa buah, tak sedap. Tu lurak-lurak. Pada masa buah. Buah ni maknanya pada masa berbuah. Tu bahasa kita Selangor, berbuah. Tapi kalau Kelantan, buah. Tidak ada dah berbuah. Tapi bila bahasa Kelantan ataupun Fatwa ni, buah. Dia ada sabdu dia.
Jadi apabila kita pandang pada masa hak berbuah, ini nisbah orang yang menanam. Bangun pagi-pagi dia mencangkul, bangun pagi-pagi, maknanya pergi ke ladang dan lain-lain daripadanya. Tapi apabila benda tu pekerjaan yang berat, walaupun benda tu benda yang meletihkan badan kita, tapi apabila seseorang pada masa hak akan datang, apa akan jadi pada ladang-ladangnya? Hak dia hari ni letih, penatnya buat kerja tadi, iaitu dapat wang, dapat duit, dapat maknanya gaji-gaji yang tertentu. Maka pada ketika itu, maka dengan pandangan itulah, iaitulah pada pandangan yang kita lihat kesenangan pada masa yang akan datang tu, kita tahu yakni kita tahu bahawasanya pekerjaan itu, pekerjaan hak kita buat sehari-hari ni, kalau nisbah kita di sini cikgu lah, ataupun hak jenis kontraktor lah, hak jenis apa lagi doktor lah, hak kerja pejabat lah, ofisnya dan lain-lain daripadanya. Maka kita yakin, kita tahu bahawasanya pekerjaan hak kita buat ni mesti dihadapkan, mesti kita kena buat juga, mesti kita laksanakan juga. Kalau hak berniaga, kena berniaga juga, walaupun berat, walaupun pekerjaan tadi tu meletihkan kita, walaupun pekerjaan tadi memenatkan kita. Jadi kerana bangun pagi-pagi, sebab apa? Kerana manfaatnya, kerana kegunaan bagi pekerjaan hak kita buat ni bagi kita sendiri. Kembali kepada kita kembali. Apa dia hak kembali kepada kitanya? Iaitulah wang tadi. Cukup hari bulan, 25 hari bulan contohnya, masuk gaji sekian. Maka hak ni hak kita nak ni, hak ni hak kita mahukan. Inilah manfaat guna bagi tiap-tiap daripada kita masing-masing. Maka oleh kerana kita memandang kepada gaji yang tersebut pada masa yang akan datang, yang mana ianya bukan dapat selalu, bukan dapat segera, kalau hak jenis gaji bulanan, maka oleh kerana itu kita buat juga, kita hadap juga, laksanakan juga, bangun pagi-pagi contohnya, kerana kita nak dapatkan habuan tersebut, yang mana ianya adalah manfaat yang kembali kepada diri kita sendiri. Maka oleh yang itu, maka sesalah bagi mereka-mereka, maka sesalah bagi mereka-mereka yang malas pada ketika musim berbuah, pada ketika musim buah. Ini hak nisbah dia kata tadi, orang yang berbajak, orang yang menyangkul, orang yang bercucuk tanam tadi. Maka apabila musim berbuah, yang mana pada hasilnya, kalau kira-kira musim berbuah ni, dia boleh petik dah lah, dia boleh ambil dah buah tadi, boleh buat duit dah. Kalau musim durian, bertambung-tambung di tepi-tepi jalan, boleh buat duit, boleh dapat hasil. Maka ada pun kita hak nisbah di bandar ni, makan gaji, maknanya 25 hari bulan masuk duit, masuk gaji, habuan untuk diri kita. Maka kalaulah orang yang malah, tak dapatlah hal ni, menyesallah dia, rugilah dia. Kerana apa rugi? Kerana malah nak bekerja. Tapi orang hak rajin bekerja, kerana dia pandang untuk kesenangan dia pada masa yang akan datang, maka dia buat juga, tak dapat tidak dia hadapkan juga, walaupun benda tersebut memenatkan dirinya. Balik nak waktu maghrib dah, nak bicara anak lagi, tak kira lagi hak isteri kita melawar di situ, wah kat sini.
Hadap jam lagi. Tapi hadap juga perkara-perkara tersebut kerana apa? Kerana kita lihat pandang pada hati kita, akhirnya nanti di 25 hari bulan, aku tak menyesal. Sebab apa tak menyesal? Dapat manfaat yang mana manfaat guna tu untuk diri kita sendiri dan ahli keluarga kita. Maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ini bandingan dengan pekerjaan-pekerjaan tadi yang kita perlu hadap macam-macam mana sekali drama dan lain-lain. Contohnya bagi hak gila drama, tak ada lah, penat-penat. Hari Minggu siap. Hari Minggu tu tak ada remote kat orang lain dah. Kalau hak jenis macam tu lah, hak jenis kaki berjalanlah dia. Jadi ini misalan contoh bandingan ni bagi semata-mata pekerjaan, yakni pekerjaan dunia yang kita nak buat belanja, yang kita nak buat guna di atas wakah atau di atas danga juga. Wakah atau di atas danga ni ialah satu kinayah, satu ibarat daripada kata dunia. Yang mana wakah-wakah ni, adakah wakah ni suatu tempat yang mana kita nak duduk tidur lama kat situ? Tak, wakah ni hanya tempat singgah. Maka dunia pun tempat singgah. Dangan pada tempatnya di sawah padi, itu dia panggil dangau. Jadi dangau ni satu wakaf jugalah, yang mana kat situ bukan orang nak duduk tidur, nak berkahwin kat situ, nak memasak kat situ. Tidak, tempat rehat saja. Maka ini semua kata-kata ini adalah kinayah, simbolik pada kata dunia. Bermakna contoh-contoh yang disebutkan tadi dengan pekerjaan-pekerjaan kita, mata-mata kerana kita nak guna di dunia hak sementara ni saja. Untuk kita guna benda-benda tersebut, manfaatnya daripada gaji hak kita dapat ni untuk kita guna di sini saja, di dunia saja. Serta pula, yakni padahal dapat pula, padahal boleh dikerjakan pada kali yang lain. Kalau tak sempat hari ni, pekerjaan itu boleh ditunda esok, boleh ditunda lusa, selama tidak habis umur kita, selagi mana kita hidup. Lalu tu apa dia nak bandingkan dengan pekerjaan hak dibuat misalkan tadi? Dia nak banding macam ni, nak suruh kita fikir. Hak tadi kita sanggup redah dengan kesedapan di dunia yang sementara saja. Adapun pekerjaan amal ibadat, ini dia nak suruh kita fikir kat sini. Adapun pekerjaan amal ibadat, apakah amal ibadat tu? Contohnya sembahyang. Tu amal ibadat tu. Sembahyang kita, puasa, yakni puasa kita. Umpamanya umpama bagi sembahyang dan puasa, katakanlah baca Quran, sedekahnya, belajar ilmu agamanya dan lain-lain daripadanya, tu semua amal ibadat. Maka amal ibadat ni biar kita sedar, kita kena fikir, maka tertutuplah pintunya, pintu amal ibadat. Maka tertutuplah, habislah, tamatlah masa untuk kita buat amal ibadat ni, dengan sampai nyawa kita pada batang halqum.
ada di batang halqum, habis dah amal ibadat kita. Tertutup dah. Tertutup dah amal ibadat hak kita nak buat. Tak boleh dah kita nak buat. Bila tak boleh kita nak buat? Apabila sampai roh kita pada batang halqum dengan bahawa kita menjadi bangkai ataupun mayat. Tak boleh dah. Nak sembahyang ketika tu tak boleh dah, tak bernyawa dah. Nyawa tidak ada dah, roh telah berpisah daripada jasad kita. Maka oleh yang demikian, dan disitulah apabila kita mati ni, apabila roh kita dicabut, apabila roh kita itu sampai kepada batang halqum dengan bahawa mati kita, disitulah baru kita nyata, barulah kita sedar bahawasanya nasihat-nasihat daripada guru-guru itu, nasihat-nasihat daripada guru-guru kita, ialah betul-betul, ialah sebenar hak guru duk cerita pada kita. Duk atas dunia ni sementara saja. Kita akan bertemu dengan kematian. Kita akan bertemu pula dengan azab kubur. Akan ditanya soal muka nakir. Nasihat bermacam-macam nasihat lah daripada guru-gurunya, yang mengambil daripada hadis-hadis Nabi SAW dan juga ayat-ayat Quran, yang menjadi panduan bagi kehidupan kita sehari-hari. Maka benda-benda ni daripada guru-guru kita, temurun-temurun nasihat pada kita, nasihat pada kita. Tapi kita tidak endah kepada perkara tersebut, buat tak peduli dengan perkara tersebut. Leka kita berada di atas dunia kerana kita duk carinya apa? Dunia, dunia, dunia. Yang mana manfaat dunia tadi sementara saja, sehingga kita mengabaikan amal ibadat kita. Apabila mati itu datang bertemu dengan kita, di sinilah cerita dulu, ambil daripada hadis Nabi dan lain-lain daripadanya. Ketika tu menyesal adalah lalu tu apabila mati tiba dengan amal ibadatnya kita tidak lakukan pada ketika itu sebagai persediaan kita, maka adakah pada ketika itu, maka adakah pada ketika itu, ketika mana kita mati tu, masuk dalam kubur dah, dapat minta hantar balik ke dunia? Adakah pada ketika itu dapat kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepada dunia untuk buat amal ibadat? Bolehkah pada ketika itu untuk kita beramal? Kerana pada saat ni sedar dah, khabar dah, kena dah hari ni. Adakah boleh kita nak minta dengan Allah, ya Allah, hidupkan aku kembali, masukkan roh aku kembali, ya Allah, aku nak buat amal dah, ya Allah. Maka pada ketika itu jawabnya, maka tidak. Banyak kali tidak tu dalam kitab tu. Nak ceritanya tak boleh dah. Tak boleh nak buat apa dah. Inilah sebagaimana Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran. Wahum yastarikhuna fiha, awalam nu'ammirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir fazuku fama lizzalimina min nasir. Di dalam surah Al-Fatir, di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana mereka-mereka yang berada di dalam api neraka akhirat kelak, tak kala diseksa mengikut janjian-janjian keadilan Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala telah memberitahu kepada kita mereka hak melakukan amal jahat balahnya adalah neraka. Maka apabila seseorang itu masuk dalam neraka, mereka itu menjerit-jerit, melaung-laung, memanggil-manggil, meraung-raung. Apakah laungannya?
Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, Tuhan kami, keluarkanlah kami, Tuhanku, daripada api neraka ni. Kerana apa? Kerana kami nak melakukan amal yang soleh di atas dunia. Keluarkan kami, ya Allah. Kami khabar dah. Kami sedar dah, ya Allah. Hari ini kami yakin dah, ya Allah. Pulangkan kami di atas dunia untuk kami buat amal. Ini Allah Ta'ala cerita dah dalam Al-Quran apa yang akan terjadi pada satu masa kelak bagi mereka-mereka untuk menghadapi hari yang kekal abadi, iaitulah pada negeri akhirat. Allah Ta'ala cerita dah pada kita. Maka kita tidak mahu berada di dalam golongan-golongan ini. Tidak mahu berada dalam golongan-golongan yang mana akan menyesal pada satu hanya tetaplah berjumpa 38 dah. Sila.
Allahu Akbar. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati was-salati ati Muhammadin wasilata wa syarafa wa taqaddama wa ma'ahu maqaman mahmudan lillazi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, hanya tetaplah, yakni manakala kita tahu bahawasanya manakala mati tu menjelma ataupun mati tu datang pada tiap-tiap diri daripada kita, maka pada ketika itu amal hak kita nak buat tak boleh dah, terputus dah. Tak boleh lagi untuk kita melakukan amal ibadat kerana nyawa kita telah pun tercabut daripada jasad kita dengan bahawa kita mati. Maka pada ketika itu, pada ketika kita mati itu, kita tak boleh dah nak minta kepada Allah agar Allah Ta'ala menghantarkan kita kembali di atas dunia setelah mana pada hari itu telah nyata kepada kita, Allah menyesanya aku. Tak boleh dah kita nak minta dengan Allah. Penyesalan kita pada ketika itu tidak diterima sama sekali. Maka apakah hak kita dapat? Apakah yang kita dapat pada ketika itu? Yang mana nak minta kembali pada Allah agar hidup balik tak boleh dah. Apa ketika itu hak kita dapat? Hanya tetaplah berjumpa. Hak kita dapatnya ialah kita akan bertemu dengan balasan amal yang baik jika bagi orang yang beramal baik. Kalaulah kita tu buat amal yang baik, maka akan terima balasan yang baik. Dan yang jahat ataupun akan terima balasan yang jahat. Bagi siapa? Bagi yang beramal jahat. Kalau seseorang itu atas dunia dia cukup amal, maka bertemulah dia dengan balasan yang baik di akhirat. Kalaulah di atas dunia dulu dia ni buat amal hak jahat, ataupun hak amal jahat lebih berat daripada amal yang baik, maka dia akan bertemu dengan balasan yang jahat. Na'udzubillah. Dan di situ juga, ketika mana kita tu mati, ni dia suruh kita fikir ni, supaya kita ni tak lalai hidup atas dunia ni. Dan di situ juga ketika mana nyawa telah sampai pada dengan bahawa kita tu mati, di situ jugalah tertutuplah jalanan surat kiriman, yakni tertutuplah peluang untuk kita nak pesan, nak suruh anak beranak, yakni daripada kalangan ahli keluarga kita, untuk bersedekah dan berbaca-baca kepada kita. Awang baca Yasin, awang tolong berdoa pada ayah, pada ibu, pada mak, pada abi, pada abah dan lain-lain daripadanya. Awang tahlilkan untuk ayah. Tak boleh nak pesan dah ketika tu, tertutup dah. Amal hak kita nak buat sendiri tak boleh dah. Dan amal hak untuk kita nak pesan pada anak-anak kita tak boleh dah ketika tu. Kalau kita didik anak kita dengan cara kita, maka tidak ada apa-apa dalam kita. Apatah lagi kalau anak kita sama seperti kita, kalau hak jenis tak semayang juga anak kita, tak ada buat apa dah, tak boleh dah, tertutup dah. Habis dah peluang kita pada ketika itu. Bila? Apabila mati itu datang pada diri kita. Lalu tu maka kisahlah, yakni maka habislah cerita. Itu maksud kisah.
Maka kisahlah, yakni habislah cerita orang itu, yakni orang hak meninggal dunia ni, daripada mata-mata, yakni daripada ingatan-ingatan orang-orang hak hidup, daripada kalangan ahli keluarga dia tadi. Habis dah cerita daripada ingatan daripada orang-orang hak hidup. Habis dah. Kalau ingat apa, mungkin dalam setahun, dalam 5 tahun, dalam 10 tahun, lepas tu lupa dah. Banyak hak lupa lah, kadang-kadang tu ingat. Bila ingatnya? Hari raya misalnya, hari Jumaat misalnya, malam Khamis misalnya, tu ingatlah. Hak banyaknya lupa. Bertahun-tahun dah tinggal kita. Maka banyaknya di hari kehidupan kita, kita lupa dah pada dia. Kita kena ingat, begitulah kita. Begitulah kita hasilnya nanti. Maknanya orang hak hidup, hak kita duk cari kemewahan-kemewahan selama ni, nak beri ke dia. Walhanya kita terabai amal ibadat kita. Pun tak sempat, nak mengaji pun tak sempat, nak duduk dalam majlis ilmu pun tak sempat. Kerana apa? Duk cari dunia, duk penat, letih, mengamukkan anak. Itu saja kita dapat. Ini suruh kita fikir, adakah kita nak begitu? Manakala maut datang pada kita, adakah anak-anak kita ni akan ingat kepada kita senantiasa? Kalau kita tidak didik dia dengan cara yang betul. Ni di antara perkara yang kita kena fikir ketika mana kita berada atas dunia ni. Tu dia suruh kita fikir. Akal yang Allah Ta'ala beri pada kita. Kita beriman kepada adanya hari kiamat dan lain-lain daripadanya. Lalu tu, maka orang yang hidup tadi daripada kalangan anak-anak kita, isteri-isteri kita, keluarga-keluarga kita, kita telah meninggal dunia. Mereka pun bersedak-sedaklah dengan harta pusaka. Dia pula guna harta-harta kita, hak kita tinggalkan tadi. Yang mana harta pusaka tadi dia bersedak-sedak pun sementara juga hidup sehari dua tu. Dia guna hak tu pun sementara juga, bukan kekal. Maka akhirnya seperti yang dahulu juga, yakni seperti kita juga, mati pula dia. Turun kepada pusaka hak akan datang. Duk lalu menyambung generasi demi generasi. Maka adakah kita nak berada atas dunia dengan metodologi ini, ataupun kita nak berada atas dunia ni dengan metodologi hak agama letakkan kepada kita? Kita pilih. Dia nasihat dah. Dia nasihat dah pada kita, maka kita gunalah akal kita ni. Nak hak mana? Nak hidup atas dunia untuk bekal akhirat ke, ataupun nak duduk atas dunia untuk bekal pada anak isteri kita yang mana mereka pun dengan mati begitu juga. Nak hak mana kita? Nak senang akhirat ke, nak senang untuk anak isteri semata-mata? Nak hak mana? Bukan kata jangan bagi nafkah pada mereka, tidak ni. Dia suruh kita fikir, jangan abaikan hak akhirat. Sehingga kita berpenat lelah, cari letih, bekerja semata-mata nak beri kemewahan kepada dia. Akhir-akhir balik ke rumah waktu maghrib, solat tak sempat. Hak ketara sekali, datang masjid pun tak dan. Kalau dia solat, solatlah. Tapi nak datang masjid, tak dan. Ataupun nak duduk dalam majlis ilmu, tak dan. Letih dah. Penat dah. Habis gas. Start daripada subuh lagi. Bangun dah. Habis dah gas kita. Maka nak kumpul gas tu kena rehat. Tidur. Pagi esok guna pula. Tapi begitulah hari yang kerja kita. Maka kita pilihlah. Nak yang mana satu. Lalu tu pengarang kita berdoa kepada Allah, hei Tuhanku, ya Rabbi, janganlah menjadi
kami ni seperti ini, iaitulah seperti orang hak tak buat bekal untuk akhirat, lalai berada atas dunia. Engkau janganlah jadikan kami ni seperti orang ni ya Allah, dan juga engkau jangan jadikan ya Allah sekalian anak-anak cucu kami ni daripada kalangan-kalangan mereka seperti itu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Hai saudara-saudaraku, kita kesemua telah yakin bahawasanya kesemua alam ini mengada akan dia oleh Tuhan yang satu jua. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita bertemu pada bulan akan datang. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.